TV. Merasakan bahawa murid kurang upaya tidak boleh menguruskan diri mereka sendiri. Jadi, kami semua bersepakat untuk membuat projek Education for All. Kami juga fikirkan yang parking lot tu boleh memudahkan murid berkursi roda datang ke sekolah. Dengan perkembangan pesat teknologi dalam setiap sektor pada zaman ini, setiap organisasi dan individu perlu menerima teknologi supaya dapat maju bersama dalam dunia global. Sebagai contoh, kini kita dapat lihat bagaimana penggunaan robot dalam sektor perniagaan mampu membantu masalah kekurangan tenaga kerja, terutamanya dalam sektor makanan. Selain itu, penggunaan komputer riba atau tablet sebagai pengganti buku teks di sekolah kemungkinan akan jadi kenyataan satu masa nanti. Persoalannya, adakah semua lapisan atau golongan masyarakat, khususnya pelajar di Malaysia, terutama yang berada di kawasan pedalaman, menikmati semua ini? Pendidikan yang setara? Apa pula nasib mereka yang kurang upaya atau orang kelainan upaya, OKU? Adakah hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan kemudahan sempurna di sekolah disediakan? Kita juga seringkali mendengar ungkapan pendidikan untuk semua. Bagaimana kita boleh membantu merapatkan jurang pendidikan di kalangan mereka? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Otto Othman. Bertemu lagi kita dalam Majalah Didik, sebuah penerbitan usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impact Hub Kuala Lumpur dan juga Media Prima. Setiap episod, kami akan membawa anda menyertai kembara murid-murid sekolah dari seluruh Malaysia yang telah berjaya menghasilkan projek impak sosial menerusi program Design for Change ICAN Schools Challenge. Dari situ, semua projek impak sosial ini diilhamkan oleh murid-murid sekolah yang berazam untuk menyelesaikan isu yang wujud dalam komuniti masing-masing. Oleh itu, buat pengetahuan anda, semua projek tersebut sebenarnya termasuk dalam 17 matlamat pembangunan mampan yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UN dalam usaha mencipta impak positif kepada dunia dan juga komuniti. Anda boleh melihat sendiri bagaimana murid-murid ini menggunakan metodologi FIDS, FIDS untuk melahirkan projek dan bagaimana masalah yang berlaku dalam komuniti mereka dapat diselesaikan. Jadi, apakah itu FIDS? F adalah feel, iaitu merasakan. Ini merupakan langkah pertama yang diambil oleh murid-murid sekolah untuk mendalami isu yang wujud dalam komuniti mereka dan melatih mereka tentang empati. I adalah imagine, iaitu membayangkan. Di mana proses brainstorming atau sumbang saran berlangsung, perbincangan berlaku dan kunci mencari penyelesaian yang terbaik. D adalah do, iaitu melaksanakan. Peringkat pelaksanaan ini melatih untuk mencapai kecemerlangan dengan bekerja bersungguh-sungguh dalam mencipta impak. Dan S adalah share, iaitu berkongsi. Selepas sebuah projek impak sosial selesai dilaksanakan, tibalah masanya untuk berkongsi idea dengan komuniti. Dengan menggunakan metodologi ini, murid-murid melatih diri mereka untuk menanam sifat empati, etika yang tinggi, rasa bertanggungjawab dan semangat untuk mencapai kecemerlangan dalam semua pekerjaan yang dilakukan. Saya amat teruja dengan murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Raja Bahar Kelantan ini. Lebih-lebih lagi kepada rakan pelajar yang mereka bantu dengan mengaplikasikan metodologi FIDS untuk menjayakan projek pendidikan untuk semua. Jom kita saksikan paparan ini.
Kalau anda nak tahu, Sekolah Kebangsaan Raja Bahar Kelantan ini diasaskan oleh Yang Mulia Haji Nik Hassan bin Nik Ibrahim pada 1 September 1960. Beliau membuat permohonan kepada Pejabat Pelajaran Kelantan supaya membuka sebuah kelas bahasa Inggeris di Kedai Lalat. Pada mulanya, sekolah ini dikenali sebagai Sekolah Rendah Kebangsaan Kedai Lalat. Pada awal tahun 1961, Pejabat Pelajaran Kelantan telah meluluskan pembukaan kelas bahasa Inggeris ini. Pada permulaan pembukaannya, seramai 80 orang murid yang belajar di sini. Sebelum ini, sekolah ini menumpang bangunan di beberapa sekolah. Tetapi pada tahun 1983, pembinaan bangunan sekolah ini telah diluluskan. Banyak pencapaian yang telah diperoleh oleh sekolah ini. Contohnya, anugerah penggunaan Persekitaran Pembelajaran Maya terbaik tahun 2015 peringkat negeri Kelantan untuk sekolah rendah. Pada tahun 2018, telah menerima anugerah Hour of Code peringkat kebangsaan dan tempat pertama Media Sosial Hour of Code peringkat kebangsaan. Hai, saya Yusof. Hai, saya Alimi. Hai, saya Aisyah. Kami dipilih oleh Cikgu Saiful untuk membuat projek ini. Kami merasakan bahawa murid kurang upaya tidak boleh menguruskan diri mereka sendiri. Jadi, kami semua bersepakat untuk membuat projek Education for All, Smart Dustbin dan Parking Lot. Fasa ini menekankan kepada feeling atau perasaan. Saya telah meminta murid-murid untuk pergi melihat dan membuat lawatan ke kawasan persekitaran di sekolah yang agak-agak yang mengganggu perasaan mereka. Dan saya tanya murid-murid apakah perubahan yang mereka inginkan. Saya juga memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat pemerhatian dan refleksi terhadap apakah isu yang mereka lihat di persekitaran mereka. Maka muncullah satu idea bagaimana kumpulan kami ingin membantu dan memberikan kemudahan kepada murid berkeperluan khas di sekolah ini. Semasa kami memfikirkan apa mahu buat untuk projek ini, kami ternampak yang bahawa ia sangat sukar untuk murid berkerusi roda untuk membuang sampah. Jadi kami fikirkan yang ia boleh jadi suatu projek. Kami juga fikirkan yang parking lot tu boleh memudahkan murid berkerusi roda tu datang ke sekolah. Mak dan ayah mereka risau macam mana keselamatan mereka semasa nak pergi ke sekolah. Jadi kami fikirkan untuk membuatkan satu parking lot untuk murid berkerusi roda. Fasa kedua ialah imagine, iaitu membayangkan. Pada fasa ini saya menggalakkan murid-murid untuk membuat aktiviti sumbangsaran bagaimana untuk menyelesaikan sesuatu isu dengan cara yang terbaik dan mampu dijalankan untuk membantu murid-murid berkeperluan khas di sekolah ini.
Murid-murid juga diasah idea dan minda mereka melalui pelbagai aktiviti seperti menggambarkan, atau saya meminta mereka melukis tong sampah yang boleh digunakan oleh murid-murid berkeperluan khas dengan mudah. Seterusnya, murid-murid ini juga dilatih untuk menemu bual guru-guru, pekerja dan ibu bapa tentang aktiviti atau prototipe yang telah mereka bincangkan. Setelah itu, mereka berbincang bersama mereka tentang apakah penyelesaian yang terbaik untuk meneruskan projek Education for All. Kami berbincang untuk membuat tong sampah yang boleh dikawal menggunakan alat kawalan jauh supaya mereka dapat membuang sampah menggunakan alat kawalan jauh itu. Kami juga bersepakat untuk membuat parking lot untuk mereka. Fasa yang seterusnya, yang ketiga ialah do, iaitu buat atau laksanakan aktiviti yang telah disaring pada sebelum ini. Pada fasa ini, murid melaksanakan aktiviti yang telah dirancang melalui bimbingan guru. Untuk projek Education for All ini, kumpulan kami telah membuat satu sudut tentang kempen kesedaran berkenaan kualiti pendidikan. Memasang poster di kawasan tumpuan orang ramai sebagai bahan publicity. Membuat tong sampah automatik pelbagai guna secara kawalan jauh. Membuat parking lot khas untuk murid berkeperluan khas. Memasang penutup longkang untuk memudahkan pergerakan murid yang berkerusi roda dan menjalankan kempen mengumpul dana melalui 100% projek. Kami lihat murid kurang upaya susah untuk membuang sampah. Jadi kami membuat satu tong sampah yang boleh dikawal menggunakan alat kawalan jauh. Kami juga membuat parking lot berhadapan dengan blok utama sekolah. Kami menggunakan Arduino untuk membuat tong sampah yang boleh dikawal menggunakan alat kawalan jauh itu. Kami menggunakan cat yang berwarna kuning untuk membuat parking lot. Parking lot itu diterbahagikan kepada 3. Fasa yang terakhir ialah share, iaitu berkongsi. Kami telah berkongsi projek ini melalui Facebook, DFC SK Raja Bahar, saluran YouTube, WhatsApp dan Telegram untuk berkongsi kisah perubahan kami yang boleh memberi inspirasi kepada semua untuk mengatakan I can atau saya boleh. Thank you everyone for supporting our project. Education for all. Kami juga telah menyertai pertandingan pameran dan inovasi di International Summit on Innovation and Design Expositions 2020 dan telah memenangi Platinum Award. Kami kongsikan video kami di YouTube, Facebook dan juga di platform 100% Project. Kami letakkan Education for All di YouTube. Kami juga menampal poster di sekitar sekolah. Cabarannya ialah kami harus membahagikan masa untuk belajar dan untuk membuat projek ini. Cabaran untuk mendapatkan dana, kami membuat video dan mengupload untuk meminta dana. Kami kekurangan dana untuk membeli cat,
dan alat-alat Arduino. Selain itu, kami juga harus membagikan masa untuk belajar dan untuk membuat projek ini. Alhamdulillah, dengan bimbingan Cikgu Saiful, kami dapat menyiapkan projek itu dan kami mendapat dana daripada sekolah. Dan pelajaran kami juga tidak terganggu. Fasa yang saya suka ialah do, kerana saya boleh membuat aktiviti-aktiviti seperti membina robot dan coding. Apa menyenangkan tentangnya ialah kami boleh memikirkan macam mana cara nak buatnya. Saya suka teknik field kerana saya dapat memahami mereka dan juga saya mengenali mereka dengan lebih dalam semasa menjalankan projek ini. Saya suka fasa imagine kerana saya dapat keluarkan banyak idea semasa membuat projek Education for All. Projek ini sebenarnya ialah memberi peluang kesamarataan dalam bidang pendidikan kepada semua murid-murid. Ia merujuk kepada kesamaan hasil jika diberi input secara individu yang sama. Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama dalam menikmati pelbagai aspek seperti pendidikan, kemudahan, peralatan, peluang kerjaya dan sebagainya. Akses pendidikan yang sama rata untuk semua individu tanpa mengira latar belakang, lokasi dan kelas sosial. Idea untuk projek ini lahir daripada apabila saya pulang daripada Rom, Itali, iaitu apabila saya mendengar projek daripada satu kumpulan murid yang membuat satu projek untuk membantu murid yang berkeperluan khas ataupun murid yang kelainan upaya. Jadi saya ambil isu itu ataupun inspirasi daripada story itu dan saya menubuhkan projek ini bersama dengan murid-murid saya di sekolah untuk membawa isu tentang education for all ataupun pendidikan untuk semua ke sekolah SK Raja Bahar, kerana di sekolah kami juga mempunyai murid yang berkeperluan khas. Pada pendapat saya, pendidikan kemanusiaan secara praktikal adalah amat penting, terutamanya apabila ia berkaitan dengan keprihatinan murid normal terhadap keperluan rakan mereka yang kurang upaya. Ini kerana melalui pengalaman mereka menguruskan projek kemanusiaan ini, secara tidak langsung mereka dilatih untuk menjadi seorang yang prihatin
dan peka terhadap persekitaran mereka dan kesusahan orang lain juga. Teknik pengajaran saya juga sedikit sebanyak dianya bertambah ataupun semakin adanya perubahan, di mana idea-idea murid ni yang saya boleh guna, terutamanya bagaimana kita nak mengasah murid dalam menyelesaikan masalah membuat sesuatu coding dengan menggunakan Arduino. Jadi idea-idea murid inilah yang memberi perubahan dari segi pengajaran saya lebih kepada berpusatkan murid, di mana murid sendiri explore bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu, untuk membuat sesuatu aktiviti secara kreatif. Tambah-tambah lagi dengan penggunaan Arduino yang membolehkan murid melakukan satu-satu projek itu secara lebih kreatif lah. Melalui projek ini juga saya berpeluang untuk mencungkil bakat-bakat murid saya, terutamanya dalam inovasi sosial, di mana saya melatih murid-murid untuk berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah murid-murid di sekolah ini. Melalui inovasi itu, insya-Allah ianya akan dapat diperkembangkan di seluruh sekolah ataupun di komuniti ataupun di Malaysia itu sendiri. Bagi saya, teknik FITS ni dapatlah membantu murid-murid saya merasai sedikit sebanyak kesusahan yang dialami oleh murid-murid yang berkeperluan khas. Contohnya murid-murid yang tidak dapat berjalan, murid-murid yang berkursi roda. Oleh itu, saya merasakan bahawa saya dapat menerapkan sikap empati mereka terhadap murid-murid di sekolah ini. Okey, antara cabaran-cabaran yang saya hadapi semasa membuat projek ini, iaitu Education for All. Okey, saya dapati bahawa kemahiran murid untuk berfikir, untuk mereka bentuk sesuatu alat itu atau tong sampah automatik yang boleh dikawal secara kawalan jauh itu merupakan satu idea yang bagus. Cuma murid-murid terpaksa dilatih, diberikan kemahiran yang tinggi, terutamanya dari segi coding, bagaimana untuk menggerakkan robot-robot tersebut. Dan saya juga menghadapi pelbagai cabaran lagi. Contohnya ialah saya terpaksa menggunakan waktu cuti sekolah. Murid-murid ni kalau waktu petang kadang-kadang dia ada kelas kafa, jadi kita mencuri masa dan peluang dengan mengambil masa meminta kebenaran kepada ibu bapa untuk mengisi membuat aktiviti pada waktu hujung minggu lah. Itu antara cabaran-cabaran yang saya hadapi. Okey, melalui projek yang murid-murid saya jalankan ini, yang telah saya bimbing, saya mendapat banyak inspirasi daripada murid-murid ini bahawa idea-idea mereka memang sememangnya adalah bernas yang boleh diaplikasikan di situasi semasa, tetapi idea-idea mereka ni perlu ditambah baik supaya aktiviti yang kita jalankan tu bertambah baik dan juga boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian. Saya sangat teruja dengan murid-murid ini apabila sanggup memberi semangat kepada saya untuk meneruskan projek ini walaupun datang pada hari cuti sekolah ataupun waktu pada petang. Jadi itulah yang memberi inspirasi kepada saya untuk meneruskan projek ini dengan adanya kerjasama yang baik antara murid-murid di dalam kumpulan maupun ibu bapa, guru-guru, PIBG dan komuniti setempat.
Daripada teknik FITS yang saya pelajari, setiap idea adalah berharga dan ianya perlu dikaji atau ditapis secara terperinci. Walaupun ianya nampak macam remeh ataupun mustahil, saya aplikasikan konsep FITS ini ketika membimbing murid saya menguruskan projek ini. Maka terhasillah projek inovasi sosial yang menggunakan Arduino ini. Kalau dilihat, projek ini adalah dikira bukanlah terkandung dalam silibus murid di sekolah rendah, tetapi dengan idea dan bimbingan guru pembimbing, support daripada sekolah, maka tidak mustahil idea yang remeh itu dapat dilaksanakan dan diaplikasikan di sekolah ini. Seseorang boleh memberi impak yang ketara dalam kehidupannya adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membantu golongan ini agar mereka sentiasa mempunyai keyakinan diri yang positif di dalam diri, memberikan peluang kesamarataan dalam pendidikan kepada murid berkeperluan khas atau MBK ketika belajar di sekolah adalah menjadi tanggungjawab sosial yang paling penting. Kita semua adalah unik sebagai manusia, tapi kita juga sangat serupa. Pada kebelakangan ini, kesedaran terhadap keperluan murid berkeperluan khas ini atau MBK telah berkembang dengan ketara. Dan ini memudahkan pembangunan empati di antara orang kurang upaya dan masyarakat. Kesedaran terhadap keperluan murid berkeperluan khas ini dapat membantu menghilangkan stereotip masyarakat tentang masa hadapan mereka dan membolehkan semua pihak menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang lebih mesra dan inklusif. Pelbagai perniagaan, agensi dan juga organisasi yang lain sedang giat mencari bakat dan yang layak yang boleh menangani cabaran unik hari ini. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menyediakan generasi muda dengan kemahiran dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk berfikir secara kreatif dan melaksanakan penyelesaian baharu dalam kehidupan dan komuniti mereka. Jadi pembangunan kemahiran inovasi sosial ini boleh membantu generasi muda kita dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan membangunkan penyelesaian untuk komuniti mereka. Daripada idea akar umbi, pasaran baharu boleh diwujudkan. Memandangkan keadaan ekonomi semasa ini lebih penting daripada sebelumnya. Projek yang dilaksanakan oleh Cikgu Saiful untuk murid-murid berkeperluan khas PPKI, sebab sekolah kami ada kelas PPKI, jadi mempunyai murid seramai 31 orang dan mempunyai kategori yang berlainan. Ada yang berkerusi roda, ada yang lembam, ada yang speech delay, macam-macam. Jadi bila dilaksanakan projek ini, memberi satu gambaran impak yang besar. Mereka rasa disayangi, mereka merasa diambil, ada yang mengambil berat tentang mereka. Ibu bapa juga merasakan sekolah mengambil berat tentang anak-anak mereka. Mereka disayangi, itu yang penting. Sebab murid-murid ini memang memerlukan perhatian yang lebih. Sebab mereka ini kalau dibanding dengan murid yang lain, serba kekurangan. Tetapi apabila dilaksanakan projek oleh Cikgu Saiful, memberikan kemudahan kepada mereka, merasa mereka disayangi, mereka rasa happy untuk datang ke sekolah dengan gembira. Saya suka tengok sebab sekarang ni PPKI bila datang ke sekolah, dia tahu ada yang ambil berat. Jadi ini adalah satu impak yang sangat positif kepada mereka, dan sekolah lain juga boleh mengambil peluang yang sama seperti apa yang kami laksanakan supaya murid PPKI ini rasa mereka disayangi, mereka dihargai, dan bukan sahaja mereka, ibu bapa juga rasa dihargai. Memang setelah adanya projek yang dilaksanakan untuk PPKI, murid-murid lain memang sangat memberi impak. Mereka merasa bahawa mereka juga
perlu melaksanakan benda yang sama kepada rakan-rakan mereka, rakan-rakan yang berkeperluan khas. Mereka sentiasa membantu rakan-rakan membuat aktiviti yang bersama, walaupun selama ini mereka tengok murid-murid ini ada satu tempat yang khas, dia jauh daripada orang lain, tapi setelah adanya projek yang macam ni, mereka lebih mengenali kawan-kawan, lebih suka untuk bergaul dengan mereka, jadi mereka akan mempunyai lebih ramai kawan di sekolah. Sekolah menjadi tempat yang sangat selesa untuk mereka. Bila ada projek yang begini, saya rasa sungguh terpanggil sebab murid-murid yang biasa menjadi lebih rapat dengan murid yang PPKI. Kalau saya rasa sungguh macam rasa hebat sebab ada murid biasa yang boleh menolong mereka, menolong murid-murid PPKI yang apabila melaksanakan aktiviti, mereka membantu kawan mereka, bercakap, berbual, bercerita, tidak takut untuk berdekatan dengan murid-murid tersebut. Sebab sebelum ini mereka rasa untuk berada berdekatan dengan murid-murid PPKI mungkin tidak selesa. Selepas kita melaksanakan projek di sini, hubungan tu menjadi lebih rapat. Hubungan ibu bapa PPKI dengan cikgu, dengan ibu bapa yang lain pun rapat. Dia tidak rasa tersisih. Dia rasa bahawa kita berada dalam satu keluarga yang besar, satu kelompok yang sama. Kempen ini memang betul memberi kebaikan yang besar kepada murid kerana mereka menjadi orang yang bertanggungjawab, orang yang mengambil berat terhadap persekitaran, terhadap orang lain, terhadap kawan-kawan yang berkeperluan khas, dan menjadikan mereka seorang yang bertanggungjawab dan mempunyai kesedaran untuk membantu rakan-rakan yang lain. Projek Smart Dustbin yang telah pun diperkenalkan oleh Cikgu Saiful Nizam, projek ini diberi kepada pelajar PPKI untuk digunakan, dan manfaatnya kepada pelajar MBK berkeperluan khas ini saya tengok banyak berguna ya. Contohnya macam pelajar saya ni dia menggunakan wheelchair, jadi sedikit ada kekangan untuk pelajar membuang sampah. Jadi projek yang telah Cikgu Saiful, inovasi yang telah dia buat ini sedikit banyak berguna untuk mereka lah, terutamanya yang menggunakan wheelchair, kerana kita tahu pelajar ini tidak mampu bergerak seperti pelajar normal di aliran perdana. Okey, saya tengok cikgu-cikgu lain pun semakin berminat mengenai inovasi setelah Cikgu Saiful yang memperkenalkannya kepada kami, dan pelajar-pelajar OKU MBK ini juga sangat teruja ya melihat sesuatu yang baru, yang terkini, dan sangat-sangat mereka happy lah ya. Saya berharap dengan adanya teknologi terkini dan inovasi daripada semua cikgu-cikgu, semoga pelajar-pelajar PPKI di sekolah lain juga, terutama di dalam negara Malaysia, dapat dikembangkan kepada seluruh kelas-kelas PPKI di Malaysia, supaya anak-anak MBK ini dapat melihat dan menerima inovasi-inovasi yang ada di kalangan cikgu-cikgu, supaya pelajar-pelajar ini tidak rasa tersisih dan tidak rasa seperti oleh pelajar-pelajar lain. Bila saya melihat inovasi ini dikembangkan kepada pelajar-pelajar PPKI, jadi mereka seperti ada peluang untuk merasai sendiri inovasi-inovasi yang telah pun ada pada masa terkini. Jadi saya cukup berterima kasih kerana dengan adanya cikgu-cikgu yang mempunyai inovasi yang sudi dikongsi kepada anak-anak MBK,
supaya mereka dapat merasai pengalaman menggunakan teknologi inovasi yang sedia ada. Saya Syahidah Fazna bin Hussein, bapa kepada Yusuf Hussein Fazna bin Syahidah Fazna, ahli kumpulan Education for All. Projek ini membawa impak yang sangat baik kepada anak saya dan kepada seluruh keluarga saya, di mana selepas projek ini tamat, anak saya lebih berkemahiran untuk menyelesaikan masalah ketika berada di rumah. Dia juga boleh berfikir secara kreatif dan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dia belajar di sekolah terhadap masalah-masalah yang akan mungkin timbul di rumah. Selepas projek ini tamat, saya lihat anak saya lebih banyak membantu adik-beradik di rumah. Dia juga lebih banyak menghabiskan masa untuk bermain dan sama-sama membuat kerja-kerja sekolah di rumah. Daripada perspektif saya melihat anak saya ni banyak memberi dorongan kepada anak-anak dan juga kepada rakan-rakan di kawasan perumahan saya. Bagi pada saya, pelbagai inisiatif perlu dibuat untuk membantu murid-murid keperluan khas. Pertama, untuk kita menunjukkan sikap menghargai mereka dan juga kita akan membuat mereka rasa lebih dihargai di kalangan masyarakat. Bagi saya, program Humanity ini sangat baik kerana ia boleh melahirkan murid yang berfikiran lebih kritis dan lebih kreatif, di mana pada waktu sekarang, di dunia sekarang ini, kita bukan hanya mencari murid yang cemerlang dari segi akademik, tetapi murid yang lebih berketerampilan dan lebih menonjol di kalangan mereka. Okey, pada pendapat saya, program Humanity ini sangat baik kerana ia akan melahirkan murid yang lebih berfikiran kreatif terhadap apa benda yang berada di sekeliling mereka. Projek Humanity ini akan melahirkan manusia yang lebih berperikemanusiaan terhadap sesama mereka. Pada pandangan kami sebagai ibu bapa, kempen ini memberi kesedaran dan mendorong pelajar agar lebih peka terhadap keperluan pelajar kurang upaya sangat penting. Kempen sebegini dapat memberi impak positif dan pelajar golongan OKU ini akan merasa lebih disayangi dan dihargai. Wow, hebat kan? Murid-murid ni sangat berbakat dan prihatin terhadap rakan sekolah mereka. Siapa sangka mereka mampu mencipta tong sampah dengan bantuan Bluetooth dan alat pengawal jauh seperti yang kita tonton tadi. Ini membuktikan sekiranya metodologi FITS diaplikasikan dengan baik, hasilnya mampu membuat perubahan bukan pada murid itu, malah mampu membuat perubahan yang positif dengan dalam masyarakat. Pendekatan dengan membawa pelajar merasai sendiri dunia sebenar alam pekerjaan seperti belajar membuat makanan di Domino's pun satu garapan idea yang baik dalam membantu menyemai nilai positif dan membina jati diri yang kuat. Ia juga salah satu persediaan dalam meluaskan pergaulan sosial bersama masyarakat atau komuniti luar dan amat berguna untuk alam pekerjaan akan datang nanti. Dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12, 148 sekolah akan dibaik pulih Kementerian Pendidikan, manakala berpuluh-puluh sekolah lagi akan dibina. Dicadangkan, KPM mewajibkan dan memastikan semua sekolah itu mematuhi piawaian digariskan dalam Universal Design dan Malaysian Standard 1184. Pematuhan kedua-dua piawaian ini bukan setakat memudahkan pelajar berkeperluan khas, tetapi memberi manfaat kepada pelbagai pihak lain. Jika kedua-dua piawaian dapat dimasukkan ketika baik pulih atau pembinaan bangunan baru, sudah pasti kos agak rendah dibandingkan mewujudkan kemudahan itu di bangunan sedia ada. Kesimpulannya, pendidikan formal adalah laluan kerjaya untuk warga Malaysia, tidak terkecuali mereka berkeperluan khas.
Semoga paparan projek murid-murid Sekolah Kebangsaan Raja Bahar Kelantan ini menjadi contoh dan membakar semangat untuk membangunkan negara walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran demi kesejahteraan keluarga Malaysia. Sama-samalah kita menjadi lebih prihatinnya. Jadi, semoga pengisian episod kali ini sedikit sebanyak memberikan anda pengajaran dan juga pengetahuan baru, dan bagi pihak penerbitan kru majalah Didik, kami mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton episod hari ini, dan teruskan sokongan anda dengan mengikuti kami di laman Facebook dan juga Instagram. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang komen dan juga cadangan, jangan lupa untuk kongsikan bersama kami ya. Mana tahu, mungkin kami akan datang melawat sekolah anda untuk merakam kembara adik-adik untuk program Design for Change akan datang. Sehingga kita bertemu lagi dan berkembali dalam episod seterusnya, jangan berhenti berimajinasi kerana perubahan terletak di tangan anda. Saya Otto Othman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.